Tajuk hari ni adalah isu berkaitan dengan nafkah anak. Tajuk ni perempuan yang mana yang kalau kata menonton tajuk ni, saya percaya ramai orang yang dia ada masalah. Dia sangat-sangat kata macam geram. Sebab saya dapat feedback, saya tengok semalam saya ada buat satu posting pendek. Bukan luahan bukan luahan rasa sangatlah, tapi saya cerita macam tu saja, tapi saya tengok ramai komen yang cerita pasal yang tak puas hati lah kan. So isu nafkah anak ni bukan isu yang hari ni kita tahu kata ramai orang tak puas hati. Sebelum pada ni pun memang ramai yang tak puas hati. Tambah-tambah semalam pula tuan-tuan, yang mana saya ada satu kes tersebut isunya pun berkaitan dengan nafkah anak. Nafkah anak ni melibatkan anak yang kecil, kemudian bila dah berlaku besar sikit, nak mohon untuk ubah perintah nafkah anak daripada satu jumlah ni kepada satu jumlah yang lebih besar. Jadi persoalan yang saya percaya ramai orang yang nak tahu, persoalan berkaitan dengan anak ni bila dia dah besar, makin besar, adakah perlu dikekalkan dengan perintah hak lama ataupun kita boleh untuk ubah dia punya perintah tersebut. Sebab anak makin membesar, perbelanjaan makin besar, ekonomi pun makin teruk. Jadi adakah boleh untuk kita minta tambah perbelanjaan untuk anak tersebut. Jadi saya percaya ramai orang yang especially wanita-wanita yang mempunyai anak bersama dengan dia, tetapi dia ada isu berkaitan dengan nafkah anak ni. Yang mana sebapak ni culas, dan ada kadang-kadang bukan takat culas tapi dia memang gagal secara total. Apa beza culas dengan gagal? Culas ni sat bagi, sat tak bagi. Okay? Kadang-kadang dia bukan takat culas, tapi dia macam bagi tak cukup pun boleh jadi juga. Beli, kalau ikut kita nak beli ni kadang-kadang 3-400 punya sebulan peruntukan. Tapi bagi takat RM50, bagi takat RM100. Hak lebih tu siapa kena cover? Ibu ni pula kena cover. Okay? Jadi ada keadaan yang mana bapak ni secara total langsung tak ambil peduli. So kita akan tengok sikit hari ni perempuan, yang mana siapa yang berminat untuk nak tanya soalan, saya mempersilakan untuk anda semua tulis kat komen. Tapi sebelum tu saya nak check dulu, okey ataupun tidak suara saya pada petang ni. Kalau kata okey, cuba kata okey, clear Tuan Fahmi cute. Sebab saya punya staff hari ni saya duk kata kat saya macam-macam. Okay, so kalau kata okey, tolong kata okey. Okey Tuan Fahmi. Alright. Okay, tapi tak apa, it's okay. Saya nampak kat sini komen-komen ada yang tanya soalan. Tajuk petang ni memang tajuk yang panas kepada orang yang gagal. Okay, sebab saya percaya dalam page ni majoriti yang menonton adalah wanita. So wanita ni biasanya dia yang jadi mangsa, okay? Mangsa untuk tanggung nafkah anak ni. Jadi yang panas ni tak apa, anda boleh tanya. Tapi yang paling panas sebenarnya adalah kepada bapa. That's why ramai bapa yang tak akan menonton saya punya video. Tapi kalau anda nak sampaikan, anda boleh tolong sampaikan, dan saya akan cuba menjaga sebaik mungkin. Saya malas nak beletiak hari ni. Terima kasih Puan Syuhada Su. Clear Tuan Fahmi cute. Terima kasih. Okay, nanti ada lah orang kata saya perasan dan sebagainya, terpulang lah. Tapi terima kasih banyak-banyak lah kepada yang memuji. Alright, so tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan boleh atau tidak untuk kita ubah perintah nafkah anak. Ataupun dia tak dapat lagi perintah, dia nak ubah daripada sebelum ni duk dapat banyak macam ni, kemudian dia nak minta lebih pada tu. Jadi kita nak tengok apa asas yang membolehkan seorang anak ni boleh dapat lebih ataupun tidak. Okay, alright. So isu berkaitan dengan nafkah anak ni perempuan, apa yang paling penting adalah kita kena tahu satu perkara. Dia tak akan statik. Dia tak akan statik. Apa yang statik tak statik ni? Contoh ni macam ni.
Kalau kata kes bercerai, kalau kata mahkamah dah sabitkan perceraian, dia dah habis dah kat situ. Okay, dia tak boleh nak ubah-ubah dah. Dia boleh dirayu, tapi dia tak boleh nak ubah-ubah dah. Katakan lagi apa pula? Kes kita panggil hartas pencarian. Okay? Katakanlah isu kes hartas pencarian. Dia memang habis kat situ, kalau mahkamah kata banyak ni, so banyak ni kita kena bagi. Kita kena jual, kita kena bahagi. Benar? So kita habis kat situ. Okay, dia statik macam tu saja. Tapi kalau kata isu ni macam kes nafkah anak, dia fleksibel. Okay, dia boleh berubah. Okay, dia boleh diubah. Sama macam kes jagaan anak. Jagaan anak pun dia boleh diubah. Macam contoh, kalau anak umur 7 tahun bagi lelaki, 9 tahun bagi perempuan, dia boleh ubah. Contoh, anak ni teringin nak duduk dengan ayah pula, so dia boleh minta untuk ubah, anak buat pilihan nak duduk dengan ayah. Contoh. Dia boleh berubah. Satgi main umur 14 tahun, dia tukar nak hidup orang lain pula, pun boleh ubah lagi. Sama macam kes nafkah anak. Nafkah anak ni pun boleh berubah. Boleh berubah. Dia boleh berubah, ada dua keadaan. Dia boleh berubah menjadi lebih tambah, nambah, naik. Dia boleh berubah juga, boleh jadi kurang. Biasanya si ibu akan minta untuk tambah, ya? Dan biasanya juga si bapa akan minta untuk dikurang. Okay? Ada keadaan yang orang tanya kat saya, tuan, macam mana ni dia filekan? Dulu kami dah ada perintah nafkah sebanyak RM500 sebulan untuk anak ni. Kemudian tiba-tiba saya dapat satu saman, saya tengok suami saya, bekas suami ni, si bapa ni nak mohon untuk kurangkan. Boleh ke macam tu? Jawapannya boleh. Boleh dia filekan. Okay, boleh dia filekan untuk mohon ubah perintah daripada jumlah RM500 dikurangkan. Dia minta contoh, nak bagi setakat boleh mampu RM300 saja. Okay. Katakan pula si ibu ni, dia kata ada setengah si bapa ni kata, hari tu dah janji dah. Dulu kita janji kata RM100 ni. RM100 untuk anak. Pasal apa pula tiba-tiba nak tambah? Biasa. Sebabnya kita kena ingat, mungkin ada yang menonton ni si bapa, kena ingat anak ni makin membesar. Dia makin, umur dia makin bertambah. Makanan dia pun berubah. Cantik ayat tu. Makanan dia pun makin berubah. Kemudian sifatnya pun sifat yang lain. Sekolah pula lagi. Lepas tu perbelanjaan dekat sekolah lagi. So perbelanjaan dia makin meningkat, dan disebabkan itu ubah perintah nafkah anak ini boleh juga ditambah. So setakat ni anda semua faham. Jadi kalau katalah nafkah anak ni kita nak tambah pun boleh, kita nak berkurang pun boleh. Biasanya hak minta ubah untuk jadi tambah adalah ibu. Hak minta untuk jadi kurang ni adalah bapa. Sebab bapa hak yang nak kena bayar. Ibu hak minta ni sebab dia nak minta untuk keperluan. So yang ni cerita orang yang dah ada perintah. Kalau orang yang tak ada perintah macam mana? Contoh dia, si bapa dengan suami isteri ni dah bercerai. Suami isteri dah bercerai, kemudian tak ada pun. Masa cerai dulu, hakim tak pernah tanya pun nak rekod ataupun tidak nafkah anak. Dia pun ni kata tak apa, kami sama-sama. Dia pun okey. So hakim okey, tak apa, cerai-cerai elok. Kemudian si bapa ni konsisten. Istiqamah. Bahasa Arabnya istiqamah. Bahasa Melayunya konsisten. Sama macam bahasa Inggeris, konsisten. Bagi setiap bulan, bagi dekat si ibu ni untuk jaga anak ni, dia bagi dalam katakanlah RM500. Duk bagi RM500, tak pernah miss. Tak ada pun perintah, tapi dia komitmen. Dia bagi, bertanggungjawab ni. Memang tak pernah culas, tak pernah gagal. Tiba-tiba nak dijadikan cerita, si bapa ni berkahwin lain. Dia dapat satu pasangan yang baru, berkahwin lain, kemudian dapat anak pula. So dia ada tanggungjawab yang baru. Jadi tiba-tiba dia bagi kurang pula.
Sebelum ni duk bagi 500, kemudian dia bagi pula sekarang ni RM300 saja. So 300 tersebut. Jadi apa yang boleh dibuat oleh ibu tu? Dia tak boleh buat ubah perintah sebab tak ada perintah nafkah lagi. Okay? Macam saya cerita mula-mula tadi ni, ada perintah. Ada perintah nafkah dah daripada mahkamah. Mahkamah perintahkan nafkah. Okay? Kemudian kalau orang yang tak ada perintah lagi, so dia kena buat tuntutan nafkah anak. Dia kena buat satu perintah. So dia mohon kepada mahkamah untuk memerintahkan si bapa ni membayar sejumlah wang nak RM500 juga. So dia cerita. Okay, so dia boleh jadi dia kena tengok keadaan. Alright. So bila kita dah faham bahawa nafkah anak ni boleh berubah, boleh jadi bertambah, boleh jadi berkurang, saya akan cerita dulu side si ibu. So biasanya si ibu akan minta untuk ditambah. Jadi bila kita nak ditambah tersebut, kita kena clearkan dulu. Apa yang perubahan berlaku? Apa perubahan yang kita nak tunjukkan berbeza daripada keadaan A menjadi B? Okay, contoh dia, masa dulu tu anak, masa perintah dulu anak umur 2 tahun. So anak umur 2 tahun ni kira punya perbelanjaan mahkamah perintahkan kata RM300 sahaja. Cukup untuk beli susu Pampers. Katakanlah Kemudian anak ni makin lama makin besar, duk 300 tu sampailah umur anak ni nak masuk darjah 1 dah. Contoh so nak masuk darjah 1 dah. Makan pun dah makan cara orang besar, susu pun dah tak ada, Pampers pun dah tak ada. Jadi takkan nak pakai 300 tu juga. So dia mohon untuk ubah perintah tersebut. So dia minta lebih daripada tu. Jadi apa yang kita kena tahu, kita kena cerita perbezaan. Dulu RM300 ni untuk susu Pampers. Sekarang ni RM300 ni dah tak sesuai. Sebab apa? So kita ceritakan kenapa RM500 contoh. Okey, kita katakanlah pada saya untuk ukuran kewajaran tentang nafkah ni, saya akan kira berdasarkan makan dan minum sahaja. Terlebih dahulu. So macam contoh, apa keperluan makan minum yang kita boleh kira? Yang pertamanya, macam contoh yang paling mudah lah kan. Kita standard dia akan ambil kira kata sekali makan RM5. RM5 hak standard lah. Tapi kalau sekarang ni kita pergi kedai, jarang lah kadang-kadang dia nak tulis RM5. Ambil nasi sikit, buah ayam seketul pun kadang-kadang jadi RM5.5 dah. Tadi saya pun pergi makan tadi tengah hari. Saya tak buah apa sangat pun. Saya buah nasi sikit, saya buah ayam seketul, saya buah bendi je. Bendi pun. Itu pun dah kena RM7.5. Ada standard kan? Ada nasi, ada protein, karbohidrat, protein dengan vitamin. Gitu. Kami dalam tim Fahmi Ramli sekarang ni, dalam firm saya sekarang ni, kami tengah buat pertandingan siapa turun berat badan paling banyak. Sebab ramai sangat saya percaya duk concern berat badan saya ni. Saya tahu saya makin comel. Okay? Dan tak apalah, kami buat pertandingan untuk siapa turun paling banyak. Saya sahut cabaran. Okay? So katakanlah RM5 lah. Okay? RM5 lah paling murah sekali lah kita kira. So RM5 satu hari biasa orang makan berapa kali? 3 kali 3 kali. Adalah orang makan 2 kali. Itu orang diet lah. Ada orang diet betul-betul pun sekali je satu hari makan kan. Jadi kita tak payah cerita diet lah. Kita cerita hak normal ni. Hak normal 3 kali makan, pagi, tengah hari, petang, mangkat malam. So RM5 kali dengan 3, duk ada RM400.5. Hampa boleh faham kot no? Kalau saya cerita duk ada semua ni. Lorat saya ni susah sangat sebab saya sayangkan lorat utara saya. Saya bukan orang Kedah tapi sebab orang Penang pun bunyi macam Kedah juga kan. Jadi saya sayang lorat sikit ni. So RM5 kali dengan 3, satu hari average puratanya RM15. Okay, so RM15 satu hari makan kali dengan darab dengan satu bulan duk ada average duk ada 30 hari. Kecuali bulan Februari saja duk ada 28 hari. Kalau tahun 4 29 kan. Jadi kita ambil standard 30 hari. 15 kali dengan 30
Jawapannya RM450. RM15 kali dengan 30 hari tu ada RM450. Okay. Jadi RM450 ni pada saya lah sepatutnya dia adalah satu jumlah yang paling minimum sekarang ni. Paling minimum untuk seorang anak. Saya tak tahulah kalau perempuan yang tuan-tuan yang menonton, ada kita sekarang zaman media sosial ni banyak benda yang kita tengok, ada benda yang viral. Saya dalam minggu lepas kot, ke dalam beberapa minggu yang lepas, saya tertengok ada dekat Twitter, ada gambar yang orang ni dia buat kiraan. Dia buat kiraan liability bulanan. So dia kira tolak daripada ni cerita hak orang gaji berapa, 5,000 kot average kan, 5,000 tu dia tolak tinggal untuk diri dia berapa saja macam tu kan. So sepatutnya kalau kita nak buat perbelanjaan macam tu juga untuk kita kira. Tapi kalau kata untuk anak ni, kalau kita nak kira beli makan macam tu, memang payahlah. Kadang satu hari ni dia duk makan benda KFC lah, hari minggu esok dia duk makan benda yang lain pula, kadang-kadang mungkin lebih. Tapi kita ambil average yang minimum once, satu saja, iaitu ambil jumlah makan RM5 kali dengan 3, RM15 kali dengan 30 hari, RM450. Pada saya secara peribadi, okey, secara peribadi yang tu adalah nilai minimum sepatutnya. Okay? Sebab yang tu standard. Kalau anak yang dah besar makan hak standard ni, memang makan macam tu kat RM15 tu saya kira yang paling murah sebenarnya. Kalau ikutkan satu hari anak makan kadang-kadang mungkin lebih. Kita tak boleh nafikan, betul? Tapi kita terpaksa ambil hak cerita yang average ni. So RM450 untuk seorang anak. Okay? So itu dari segi makan minum. Tu tak terkira lagi dengan dia punya perbelanjaan untuk keperluan yang lain. Contoh dia keperluan yang lain ni, macam anak dia still nak kena pakai juga pakaian-pakaian spender, baju semua tu setiap bulan. Kadang dia budak ni, dia makin lama makin membesar. Kena pula hak jenis kuat makan ni, dia cepat pula berubah saiz dia. Okay? So tak apalah, sebab pimai balik pun anak kita. Kita kena spend, beli pakaian, kasut pun baru beli set. Saya pun baru beli set hari tu pun, beli kasut Tom and Jerry tu pun. Dia tengok, awak kaki ni makin besar. Kita beli pun, kita pun tahu, kata, oi, kata rasa macam nyusai pula beli mahal. Sebab tak ada pakai tu habis, tengok-tengok dia jadi besar lain pula. Budak memang cepat besar. Kita hak yang dah umur ni yang dah tak boleh nak pi dah. Dia kalau nak besar pun sebab kita makan lebih je. Okay. So bila anak-anak ni pun perlukan pakaian sama juga macam kita. Dan kemudian kita perlu sediakan juga dari sudut keperluan, macam keperluan peribadi. Contohnya ubat gigi, bedak, minyak rambut. Itu semua keperluan-keperluan peribadi yang kita tak boleh nak elak. Tu kalau cerita makan tadi RM450. So untuk tambah-tambah dindong-dindong yang lain-lain semua ni, plus-plus, bolehlah jadi seorang, katakanlah saya rasa macam 600 lah kan. Tak tahulah, saya rasa macam tu lah, 600 lah kot. Tu penggambaran yang saya nak ceritakan, average untuk seorang budak. Dan kalau katalah anak ni yang belum capai tahap macam dia makan hak cara orang besar ni, dia budak lagi, baby, hak yang minum susu lagi, hak yang masih pakai pampers. Pampers pun adalah satu bentuk keperluan. Ada orang tanya kat saya, kalau kita pakai lampin kan senang? Ya, kita pakai lampin kan senang? Betul tak? Lampin nak kena pergi cuci dan sebagainya. Siapa hak cakap macam tu, dia kena fikir balik. Dia nak jimat kan? Okey, dia kena ingat balik, siapa hak nak cuci lampin tu? Jangan cakap ibu hak nak cuci lampin tu. Kalau siapa hak cakap macam tu, dia pi khusus rumah tangga ni, dia tidur sebenarnya. Ingatlah perempuan yang menonton, tuan-tuan yang menonton, kalau anak ni minum susu badan, susu badan, si bapak ni kena bayar upah tau. Siapa tak tahu? Hak baru first time tahu kata bapak kena bayar upah susu. Main-main.
Nak jadi bapak sangat kan. So dia kena bayar kalau ikutkan. Jadi jangan nak berkira sangat kalau kata nak beli pampers tu. Dulu cerita orang basuh lampin dulu, yang tu cerita orang lama. Lah ni zaman orang perempuan pun kena pergi kerja, kena faham sama-sama letih juga. Tapi letih macam mana sekalipun, sebagai seorang bapa, kita tak boleh menafikan bahawa tanggungjawab kita lebih besar daripada seorang isteri untuk membesarkan anak tersebut. Tanggungjawab ibu kena jaga. Dia kena jaga betul-betul sebab ibu penuh dengan kasih sayang. Dia penuh dengan sifat keibuan, sifat lembut dan sebagainya. Jadi kita sebagai bapa ni kenalah main peranan untuk buat benda-benda yang lain. Kena cari nafkah lebih, kena beli keperluan, kenalah spend time sikit masa untuk nak cuci pamper, cuci bungkuk dan sebagainya tu. Setengah orang bukan apa, sebab saya malas nak beletiak tau. Tapi ramai orang yang dia ambil, dia ingat satu perkara je. Dia ingat once kahwin saja, isteri ni orang gaji. Dah lahirkan anak, cuci pula semua tu. Ada yang kalau orang yang bagus, dia bangun tidur apa, dia buat susu semua tu, bagus lah. Dia cuci anak semua tu, okey. At least apa yang dia minta isteri dia tolong susukan pun, isteri dia pun tak risau sangat sebab susu. So sebab anak sendiri kan. Jadi dia faham, at least si bapak ni ambil peranan macam tu. So dia kata give and take, sama-sama bagus lah. Ni ada hak yang tak peduli pun. Tak peduli pun pasal semua tu. Kemudian nak basuh berak tu memang taubat lahum lah. Dia memang tak buat langsung. So tidak mau. Ada hak yang jenis-jenis macam ni. So hak yang jenis bagus, respect sama lu. Bahasa kita pun zaman sekarang ni lu gua kan. So respect sama ini orang. Tapi kalau orang yang dia faham bahawa tugas untuk memberikan yang terbaik nafkah tersebut kepada anak, dia akan berpegang sungguh-sungguh bahawa beratnya tanggungjawab menjadi seorang bapa. Dia akan ni kalau cerita kata bercerai ni kan, bercerai, nafkah anak ni dia buat dia punya perkiraan siap. Okey, so apa benda liability aku. Dia kena catat. Tak kisahlah gaji berapa sekalipun. Sebab apa? Sebab ramai orang ni tak buat macam tu. Bila dia tak buat macam tu, dia rasa macam bila gaji dia 5,000 tu, aku adalah T20. Contoh hari dia rasa macam kemas sungguh-sungguh. Tengok tolak. Lah kali nak bagi kat nafkah anak RM100 sahaja. Sebab dia tak pernah pun buat bajet, sebab dia tak pernah pun buat kiraan yang betul siapa yang perlu untuk diutamakan. Okay. Bila dia ingat macam tu, dia rasa macam dia paling aku mampu kot 5,000. Boleh. Tambah seorang lagi pun boleh lagi. Aku dah tak ada apa dah bini. Bini dah, lekas bini dah bercerai dah. Ramai sangat yang jadi macam ni. That's why kita sentiasa untuk memberikan, bagi, kongsi, nak cakap pedih pun terimalah. Saya kalau orang kata dia tak suka sebab dia tak faham perasaan lelaki dan sebagainya, saya tak peduli. Sebab apa? Ini adalah kebenaran. Kebenaran ni memang pahit. Kebenaran ni memang pahit. Jadi dia sama prinsip dia macam ubat. Ubat tak ada benda, ubat yang sedap. Tapi kita kena makan juga untuk kita hilang sakit. Macam itulah analogi dia. Budak debat ni dia memang suka bagi analogi untuk bagi mudah faham. Okay, so apa yang kita nak ceritakan kepada anda, dia dah lari dah sebenarnya sikit-sikit. Cerita dia hari ni kita nak cerita nafkah anak ni boleh menjadi ubah tinggi, boleh menjadi rendah. So saya cerita tadi ni, ubah tu boleh jadi tinggi. Katakan daripada asalnya minum susu tu, kemudian dia nak ubah menjadi perbelanjaan untuk makan minum dia hak yang dah jadi dewasa sikit. Dia boleh jadi berubah juga andai kata dulu masa bercerai dia hanya ada rekod tentang perintah nafkah setiap bulan sahaja. RM500 saja setiap bulan tu. Tapi dia tak ada pun perintah untuk nafkah hari raya. Okay. Ada ramai juga yang bila bercerai dulu, dia hanya rekod setiap bulan saja. Tapi dia baru tahu, dia baru dengar muka ni. Ni, hak ni, muka ni.
Tuan Fahmi cerita kata rupanya dalam perintah nafkah kena ada nafkah hari raya. Dia kena ada nafkah berasingan untuk persekolahan. Sekolah asing tau. Macam contoh perempuan bulanan katakanlah 500. Yang tu mesti 500. Tapi kalau contohlah masuk tu bulan standard bulan 5, bulan 6 kan. Tapi tahun depan ni bulan 4 kita raya kan. So katakanlah raya tu dia tak boleh bersandarkan kepada RM500 saja. Dia kena bagi plus. Dia kena bagi plus beli baju raya, keperluan raya untuk anak tu. Tu nak cerita kata seorang bapa ni berat ni. Berat untuk jadi seorang bapa ni. Jangan duk kira kata nak tambah anak saja. Betul lah. Saya tak nafikan anak ni rezeki nah. Saya tak nafikan memang anak ni rezeki. Tapi rezeki-rezeki tu kita kena ada juga usaha untuk nak cari lebih. Bukan cari bini lebih nah, tapi cari nafkah lebih. Lah ni zaman yang tak boleh nak bagi alasan dah perempuan. Kalau kita sekadar hidup memberi alasan, sampai bila-bila kita hanya akan bertongkatkan kepada bantuan kerajaan. Saya kena serius sebab ni. Sebab ramai orang yang dia sentiasa ada mentaliti untuk nak mengharapkan ihsan orang. Mengharapkan bantuan semata-mata. Sedangkan zaman sekarang ni zaman yang kita ada peluang yang sangat luas. Kita tak boleh sekadar bagi alasan sahaja. Sebab kenapa kita jadi macam ni? Sebab kita rasa selesa dengan keadaan yang sebelum ni. Kita rasa macam tak ada apa. So kata okey tak apalah, ikutlah zaman turun-temurun, kumpul banyak anak pun tak apa. Bukan salah kumpul banyak anak. Tak ada masalah. Bagus rezeki bertambah. Cuma masalahnya dalam rezeki bertambah tu kena ingat juga mulut makin banyak nak kena suap. Ni belum cerita lagi. Bila anak makin bertambah tu pergi tambah bini pula. Pendapatan tak bertambah-tambah pun. Kita minum dulu Ustaz lah. Dia bila dia dah duduk beletiak ni macam tu lah. Semalam perempuan. Semalam sorry ya. Semalam saya stres sikit sebenarnya sebab saya kesian bila ada orang yang dia terpaksa berkorban tau. Berkorban untuk kerja, ni wanita punya cerita ni Dia terpaksa berkorban untuk kerja, untuk nak beli keperluan anak tersebut. Dah bercerai lah maksudnya. Bekas suami, bekas isteri dah bercerai. Anak dia ada dengan bekas isteri. Tak ada masalah. Hak yang masalahnya ramai sangat yang cerita dia terpaksa berkorban, yang terpaksa juga nak tanggung perbelanjaan anak walaupun bapa tak pernah bagi. Kalau bagi pun jumlah tak cukup, kemudian mengamuk. Minta lebih sikit kata, tak boleh. Sagi hang nak guna ni mesti nak pergi keluar dengan orang lain. Itu kadang-kadang saya jenis macam ni, saya panas sikit. Dia duk fikir macam tu. Kemudian bila dia cerita macam tu, boleh pula cerita kahwin lain. Saya hak jenis macam ni, saya tak berapa nak gemar tau. Sebab apa? Sebab dia akan menampakkan senang cerita lah, saya terus terang lah. Dia akan menampakkan Islam ni kejam. Perempuan. Sedangkan Islam bagi guideline tak macam tu pun sebenarnya. Kalau kita belajar betul-betul tentang kekeluargaan, kita akan rasa macam nak kahwin ni, kita kena ada persediaan yang sungguh-sungguh. Kita ni kena matang. Kita ni kena ada persediaan sungguh-sungguh untuk kita menghadapi ujian dari sudut kewangan, ujian dari sudut tahap kebahagiaan, macam-macam. Tapi ramai orang yang dia duk menganggap bila ada anak ni tak apalah, bagi takat sikit, hak lebihnya tu mak yang tanggung. Ini yang saya geram sangat. Sebab hak buat ni orang Islam. Mengaku Islam beriman. Mengaku hamba Allah. Sedangkan dalam Quran tak pernah pun mengiktiraf kita ni. Tak mengiktiraf perempuan, tak mengiktiraf saya, tak mengiktiraf pun kita hamba Allah. Hanya ada seorang saja yang Allah iktiraf. Dalam kot Nabi-Nabi yang lain kan. Nabi Muhammad saja Allah iktiraf sebagai hamba Allah.
Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia. Nabi Muhammad saja yang diiktiraf sebagai hamba. Kita yang mengaku hamba ni pula, mengaku kata hamba, hamba Allah, berislam, Islam, beriman. Ni mai apa orang lain nak mai bagi derma tu deh. Apa mai orang mai minta derma, tulis kata nak bagi tulis apa, nak bagi RM100. Ni nak tulis atas nama apa? Tulis hamba Allah. Tengok-tengok nafkah anak cloud. Siapa yang pernah dengar cerita macam ni? Saya tak faham. Saya cakap ni habis lembut lah. Cuma saya bagi ni, bagi pedas ni sikit dalam bentuk yang lembut ni. Sebab saya nak bagi kita semua faham. Tugas sebagai seorang bapa ni bukan sekadar untuk kita macam bagi alasan semata-mata. Baru minta lebih sikit ni, mengamuk macam nak kiamat. Kata, ada setengah orang ni, dia marah sungguh. Marah ni, kata potong gaji buat apa ni? Padahal potong gaji pun masuk, pun pimai balik perbelanjaan untuk anak sendiri juga. Jadi kalau kata tak cukup tu, kena buat apa? Janganlah sekadar bagi alasan. Zaman sekarang tolonglah jangan bagi alasan. Zaman sekarang zaman untuk kita cuba cari peluang. Cari peluang. Peluang terbuka. Sekarang ni zaman digital ni, zaman hak peluang terbuka. Semua orang boleh cari pendapatan kalau dia ada ilmu. So belajarlah. Ni alasan je, baik tak payah kahwin. Yang itulah yang kadang-kadang kita terpaksa juga cerita supaya semua orang faham. Okay. So kita kena tahu dia boleh berubah menjadi lebih. Dan ada keadaan yang mana bapa ni pun boleh ubah untuk menjadi kurang. Macam mana jadi kurang? Daripada sejumlah wang, katakanlah dulu sebelum ni duk bagi, ada setengah orang dia bagi 1,000. Orang bagi 1,000 ni setiap bulan. Kemudian dia terpaksa untuk kurangkan. Okey, dia minta untuk kurangkan. Tapi minta kurangkan tu pun janganlah fikir kurang tu sebab kita kurang pendapatan macam tu je. Okey. Kurang tu tengok jugalah kepada keperluan anak. Ini dah lah perintah sebelum ni pun 300. Ni nak minta kurang bagi jadi 100. Cuba bayangkan anda punya gaji dipotong. Sebagai seorang ni dipotong. Dipotong. Anda tak ada makan. Apa rasa? Kita rasa macam stres kan, kita rasa geram dan sebagainya kan. Macam tu lah anak-anak akan rasa kan. Anak-anak akan rasa lah macam tu. So dia kata pembelanjaan dia akan dipotong. Dia tak ada makan untuk dia. Kita nak berharap siapa sekarang ni? Lepas tu mulalah pegangan sedangkan ulat dalam batu pun boleh makan. Okey, kita bagi dia tengok makan pasiang, makan batu. Senang. Betul? So jangan sekadar untuk kita fikir nak minta kurang tu sebab kita punya liability bertambah. Fikir sama juga tentang keperluan anak tu. Okey, kita nak kurangkan ni, at least sekurang-kurangnya kita fikirkan at least keperluan anak ni cukup takat ni. Contoh sebelum ni duk bagi 1,000 sebab mampu bagi 1,000 ni. 1,000 ni pada saya dia lebih lah daripada keperluan. Okey, lebih daripada keperluan. Kalau mahkamah pun kata memang dia akan nampak lebih. Okey. So 1,000 katakanlah dia mampu bagi takat keperluan, dia kira semua tu perinci, dia boleh bagi takat macam saya kata tadi 400.5 sahaja. So dia tunjukkan so apa keperluan yang 400.5 macam tu. So kalau nampak mahkamah nampak macam logik, okey. Kita pun tak ada masalah. Tapi hak yang bermasalahnya nak minta kurang sampai benda ni jadi tak munasabah. Faham? Tak munasabah. Macam saya kata tadi itulah, daripada 500 tiba-tiba nak jadi 100. 300 pun nak jadi 100. Ada hak RM50 pun ada juga. Tak tahulah. Saya kalau macam tu kan, kalau hak yang bagi RM50, RM100 ni, kalau memang dia tahu tanggungjawab tu, tapi sebab mungkin ada kesukaran yang berlaku pada diri dia, okeylah, tak apa. Tapi yang dah tahu sukar tapi dia pergi cari benda baru pula, pergi cari kereta baru.
Bukan boleh kira kadang-kadang ni. Pergi cari kereta baru, pergi cari motor besar pula, pergi cari bini baru pula. Aku tak tahulah. Ada hak komen kata apa sebelum ni. Yang peliknya ada juga orang selera hati macam ni. Wallahu alam. Wallahu ta'ala alam. Okay. Alright. So, saya malas nak berletiak lah. Mari kita tengok soalan. Oh, saya kalau hampa berletiak, memang macam tu. Tajuk sangat-sangat hot. Okay. Dia kalau live dekat page ni, dia soalan dia boleh nampak sikit-sikit je. Okey, siapa yang nak tanya soalan lebih, saya jemput siapa yang belum join lagi grup Facebook group Tanya Tuan Fahmi. So anda boleh join dalam Facebook group tu, free, khas untuk wanita sahaja. So saya akan jawab semua soalan. Anda post saja soalan, nanti kita akan buat hari Khamis. Setiap hari Khamis jam 5 petang untuk saya jawab semua soalan sahaja. Kalau saya kat sini ni, saya akan pilih tertentu saja, okey? Alright. Tuan, duit belanja sekolah pun tak nak bagi lebih. Nafkah yang patut dia bagi kat isteri pun dia ambil balik, dia kontrol. Ni tak ada soalan. Kena cari soalan ni. Sekejap. Mana soalan ni? Okey. Mana lagi soalan ni Ramai pula panggil saya cute. Terima kasih. Okey, ni soalan. Nurmila, macam mana kalau keluarga angkat ambil anak orang tapi keluarga tu tak bagi jumpa anak tu langsung? Oh, okey. Yang ni dah lari tajuk sikit. Cerita kita ni cerita nafkah anak, okey. Siapa yang nak tahu? Yang ni cerita bab jagaan ni. Ambil keluarga angkat kemudian tak bagi tengok langsung dah. So yang ni cerita dia isu jagaan Jadi saya tak mau jawab. Saya takut cerita ni jadi panjang. Okey, yang ni soalan sebab ada tanda soal. Hanis Malik, Assalamualaikum Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Bekas suami kasih 500 per month. Anak laki baru setahun. 500 cukup untuk cover pampers and susu. Lain-lain saya yang cover. Kalau nak tuntut lebih dari tu boleh ke? Hakim akan persoalkan tak? Kenapa nak minta lebih? Thank you. Okey. Jangan kata tuntut ni, tuntut nafkah anak je. Tuntut apa pun, memang hakim akan minta penjelasan. Alright, so RM500 memang saya kata betul lah. Memang RM500 ni kadang-kadang memang boleh cukup untuk cover susu, boleh cover cukup untuk pampers. Kalau kata reality pun kan, kadang-kadang kita pergi beli, kita yang tahu, betul. Tapi katakanlah kita nak minta lebih daripada tu. Kita nak minta, katakanlah kita bubuh dalam tu sebulan saya nak 1,000. So kita kena perincikan. Memang kita kena menjelaskan kepada mahkamah kenapa 1,000. So apa pecahan yang kita nak cerita, okey? Katakanlah kita tadi 450 untuk makan minum. Kemudian katakanlah dia masih lagi minum susu. So minum susu, kita kena bukti pada mahkamah susu berapa ringgit yang kita duk spend setiap bulan. Katakanlah kemudian seterusnya keperluan yang paling penting, anak ni sakit. Contoh dia ada masalah. Dia setiap bulan mungkin dia kena dapatkan rawatan. Contohnya asma ke kan? Bukan asma. Huruf sa. Asma ke. So dia kena duk pergi setiap bulan tu dekat hospital. So dia kena ada duit perubatan. So nafkah juga. Okay. So kita kena perincikan. Cuma satu saja anda kena ingat, perempuan ni semua orang saya kena bagi tahu. Kalau kata kita masukkan tuntutan tu, kita masukkan salah satunya daripada jumlah, katakanlah 1,000 tu, RM100 ke, RM100.50 ke, RM200 ke, kita kata untuk upah pengasuh. Okay. Upah pengasuh boleh ataupun tidak? Jawapan dia tak boleh, perempuan. Jarang untuk mahkamah terima upah pengasuh tu sebagai satu nafkah. Sebabnya mahkamah berpegang bila kita diperintahkan untuk menjaga anak. Okay. Seorang ibu diperintah untuk menjaga anak. Jadi menjadi tugas dia untuk menjaga anak. So kalau kata dia terpaksa pergi bekerja dan terpaksa menghantar orang untuk mengasuh anak tersebut, adalah menjadi tanggungjawab dia untuk membayar pengasuh. Okay. Mahkamah pegang macam tu. Memang pada logiknya memang macam tu lah kan.
Sebab sepatutnya kita diperintahkan untuk menjaga, so kita yang patutnya menjaga, tak perlu orang lain jaga. Tapi sebabkan kita terpaksa keluar pergi bekerja, kemudian kita terpaksa hantar untuk mengasuh anak tersebut daripada pagi sampai petang tu kita kena ambil balik. So upah pengasuh tu atas ibu. Okey, atas ibu. Kalau anda dapat seorang suami yang bagus, seorang bapa yang bagus, dia tahu kata memang tanggungjawab dia jugalah nak bagi untuk mengasuh ni, so dia bagi. Dia dikira sebagai satu keluar dengar bunyi kereta. Okay, so dia menjadi tanggungjawab, dia menjadi satu sedekah lah, sedekah. Okay, baguslah kalau ada lelaki macam tu. So hakim akan persoalkan tak kenapa kita minta lebih. Ya, memang semua benda hakim akan persoalkan. Kita sendiri yang kena buktikan. Okay. Ni soalan ke? Ros bakar wali putih. Waalaikumsalam Tuan Fahmi. Okay, saya akan ambil pukul 6 Assalamualaikum Tuan Fahmi. Saya dah dapat perintah mahkamah bekas suami bayar nafkah 5 tahun, dia langsung tak bagi. Start tahun lepas dia ada bagi lebih kurang 10% dari sepatutnya. Tak 10%. Itu pun terus pada anak tanpa pengetahuan saya. Apa tindakan saya yang sepatutnya? Saya dah dapat perintah mahkamah bukan 5 tahun dia langsung tak bagi. Okey. Oh, alright. So kalau dah ada perintah, kemudian ada isu tak bagi langsung, kita akan sebut benda ni sebagai satu tunggakan. Okey, tunggakan nafkah. Kalau kita nak tuntut tunggakan, kita boleh buat tuntutan tunggakan nafkah, okey, di mahkamah syariah. Dan andai katalah dia sebelum ni diperintahkan untuk masuk bayar ke akaun kita, kemudian dia masukkan ke dalam akaun anak. So tak ada masalah kalau kita boleh setuju. Okay? So kalau kita boleh setuju, okey. Alright. Ni soalan ke? Itu kan soalan Umi McQueen. Nama Umi McQueen. Saya kalau ada tanda soal je senang lah. Mahu saya tahu soalan. Okay. Hana Rizwan. Bila ibu atau bapa boleh minta kurang atau tambah nafkah anak? Jadi adakah tuan cadangkan pihak yang menjaga anak itu sentiasa simpan resit pembelian? Of course lah. Betul lah. Kalau contoh ibu ni, kita lah ni perempuan, jaga anak ni, pergi beli pampers, tolonglah ambil resit tu. Okay, ambil resit, simpan je elok. Beli susu, simpan je elok. Kalau boleh masa beli tu, asingkanlah. Masa kita bayar kan, macam contoh kita pergi Maidin, pergi Econsave ke, pergi Tesco ke apa-apa tu. Kalau boleh kan, masa beli barang tu, masa kita nak bayar tu, asingkan barang anak dengan barang keperluan kita ni. Okay, asingkan. So kalau kata ni bayar asing, bayar dulu, kemudian ni bayar kemudian. Sebab senang. Kadang-kadang ada setengah ni dia beli satu resit semua macam tu. Bukan tak boleh, boleh. Kalau lagi bagus, lebih cantik, lebih praktikal, so asingkan. So resit-resit tu nak buat apa? Resit-resit tu simpan baik-baik. Saya tak adalah kata semua benda nak kena ada resit. Tapi kalau ada lagi bagus. Macam contoh pergi kedai makan. Beli makan tu anak. Mana ada orang bagi resit, bagi tulis kertas tu ada lah kan. Cuma jangan, tak payah nak lampir kat mahkamah. Kalau kata minta bukti tu, lampir resit apa, Pizza Hut, McD, yang tu bukan keperluan. Okay? Yang tu bukan keperluan, yang tu dikira sebagai hajat. Iaitu kita punya keinginan. Okay, keinginan sahaja. Sama lah anak tu pun kalau dia nak teringin macam tu, dia teringin keinginan dia. Okay. Okay, Syarifah Nalida Habib Mahadi. Tuan, saya dari 2014 sebelum bercerai dan 2015 bercerai sampai sekarang. Ex tak pernah bagi nafkah untuk anak-anak. Segala perbelanjaan anak-anak semua saya yang tanggung. Adakah saya boleh menuntut semua nafkah anak-anak? Dia boleh tuntut nafkah yang sekarang. Dia tak boleh dikira tuntut tunggakan. Sebab kalau nak buat tuntutan tunggakan nafkah, dia mesti kena ada perintah nafkah sebelum tu. Contoh dia masa 2014 tu, masa bercerai, ada juga perintah nafkah setiap bulan kata RM500. Kemudian tak pernah dapat ni RM500. Tunggak setiap bulan. Daripada bulan Januari sampai bulan 12. 500 kali 12 ada RM6,000.
Betul kan? So RM6,000 tunggakan tu, so baru kita boleh buat tuntutan tunggakan. Tapi kalau tak ada perintah nafkah, dia tak pernah bagi pun dah lepas tu, kita tak boleh tuntut yang backdated. Dia hanya boleh tuntut yang sekarang ni. Nak tuntut berapa untuk diperintahkan. Okay. Saya ambil satu je lah last soalan dulu dah. Okay, berapa dah ni? Ni dia tanya panjangnya. Nur Hafizah As. Okay, last. Tuan Fahmi, saya nak tanya. Ya, kalau bekas suami tu ikut dan dia je nak bagi, ikut dan dia, ni cara orang Kedah tanya ni. Ikut dan dia je nak bagi berapa pun ke anak dia 2 orang. Macam mana ya? Sekarang kes semua, kata orang utara ni semua pula. Sekarang kes semua hold lagi sebab PKPB ni. Tak boleh pi mahkamah. Untuk waktu ni saya terima saja dulu walaupun tak selayaknya dia bagi anak-anak dengan jumlah yang begitu sedikit. Saya masih tunggu keputusan daripada mahkamah berapa yang selayaknya dia patut bagi pada anak-anak dia. Sakit hati bila tengok dia jalan sana sini. Anak-anak si ibu pula yang tanggung segalanya. Geramnya, mohon pencerahan Tuan Fahmi. Saya nak cerah apa lagi ni? Okey. Kalau kata tak ada lagi nafkah anak tu, so anda kena habiskanlah kes ni. Alright. Tapi saya nak share sikit lah. Andai katalah kita anda tak dapat langsung ni nafkah anak. Okay. Anak ni perlukan nafkah segera. Kalau dia tak ada ni, kita pun dah tak ada kita pun dah tak boleh nak tanggung dah sekarang ni. Nak tunggu kes habis lambat. So apa yang saya boleh cadangkan kepada perempuan, yang ni satu jalan penyelesaian tambahan, iaitu anda boleh buat tuntutan nafkah anak interim. Nafkah anak interim maksudnya nafkah anak sementara. Tuntutan nafkah anak sementara ni boleh dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah. Setiap negeri daripada Perlis sampai ke Sabah, semua ada Mahkamah Tinggi Syariah. Macam contoh Perlis, Mahkamah Tinggi Syariah Kangap. Kedah, Mahkamah Tinggi Syariah Anak Bukit. Perak, Penang, Mahkamah Tinggi Syariah Batu Gantung. Kalau dekat Perak, Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh dan semua, banyak kan daerah ada Mahkamah Tinggi. Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Negeri Sembilan, Mahkamah Tinggi Syariah Seremban. Macam tu. Banyaklah, setiap negeri ni adalah Mahkamah Tinggi. So kita boleh buat tuntutan nafkah anak sementara secara sebelah pihak. Kita sebut ex parte. Okay, boleh dalam keadaan yang terdesak ni, kita boleh tuntut sekarang ni. Kalau kata tempoh PKPB ni kan, tak dapat langsung ni, bapak dia tak bagi pun nafkah, kita nak mahkamah keluarkan perintah untuk dia bayar sekarang ni, boleh buat tuntutan, nama dia nama dia tuntutan tu nafkah anak sementara ex parte. Ex parte ni maksudnya sebelah pihak. Kalau dalam mahkamah, setiap tuntutan dia perlukan kehadiran orang yang nak diperintahkan supaya dia jawab. Contohnya kita tuntut, so mahkamah nak dengar juga apa yang orang kena tuntut ni nak jawab. Okay, yang ni prinsip keadilan. So, Nabi pun dia akan panggil pihak orang yang kena tuntut ni untuk jawab. Kita dakwa, so orang yang kena dakwa ni jawab. Okay, ni prinsip keadilan. Dia mesti nak kena dengar dua-dua pihak. Ni prinsip dalam kehakiman. Tapi dia ada sesetengah keadaan, ada sesetengah kes yang mana boleh dilakukan secara sebelah pihak. So hakim dengar sebelah pihak pun, hakim boleh putuskan satu perintah. Ni yang disebut sebagai ex parte. Bunyi macam Perancis sikit kan. Bon appetit. Petik. So macam itulah ex parte ni. Dia boleh dibuat secara sebelah pihak. Apa dalil dia? Dalil dia satu hadis Nabi yang mana sahabat Nabi iaitu isteri kepada seorang sahabat Nabi iaitu Hindun. Okay, Hindun test lah, hilang lah saya punya ni. Test mana ni? Kenapa muka saya tak ada ni? Okay. Sorry perempuan. Last Alright. Seperti Hindun,
dia adalah isteri kepada pembesar Perdana Menteri Mekah masa tu, iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan ni PM, Perdana Menteri dekat Mekah. Jadi Hindun ni dia bagi tahu kepada Nabi bahawa Abu Sufyan ni adalah seorang yang kedekut. Dia tak dapat nafkah untuk diri dia dan juga anak dia. Untuk dia tak cukup. Jadi apa yang dia kena buat? Nabi tak panggil pun Abu Sufyan terus masa tu. Nabi kata, ambillah uh, uh, ambillah sedikit hartanya mengikut keperluan untuk mencukupi keperluan kamu. Lebih kurang macam itulah. Nabi tak panggil pun Abu Sufyan nak tanya pasal apa hang kedekut dengan ni, tak. Nabi terus bagi keputusan untuk ambil terus kat Hindun tu. Nabi, kita kena ingat dia ada dikira sebagai hakim lah masa tu. Dia mengadu kat Nabi, Nabi suruh pergi ambil je macam tu. Nabi tak panggil pun Abu Sufyan. Jadi disebabkan itulah ada satu keadaan yang mana kita boleh katakan dalam keadaan terdesak kita boleh keluarkan perintah tersebut. So saya harap siapa-siapa yang ada isu berkaitan dengan nafkah dalam keadaan terdesak macam ni, tak dapat langsung ataupun tak cukup dan sebagainya, kita rasa macam benda ni terdesak, anda boleh filekan tuntutan nafkah anak sementara secara ex parte di Mahkamah Tinggi Syariah. Walaupun dalam keadaan PKPB ni, mahkamah saya percaya dia meraihkan, dia boleh terima kalau kes-kes yang bersifat keterdesakan. Cuma kes ni mesti sampai terus dekat depan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Contoh anda mungkin kat kawasan Selangor Selangor sekarang ni tunda semua tu, telefon dulu. Telefon dulu Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Saya percaya depa ni ada juga yang angkat call. So insya-Allah anda boleh. Kalau lebih baiknya anda dapatkan nasihat peguam. Untuk sebab dia bukan pi mahkamah macam tu menonong terus dapat. Dia ada prosedur dia. So kalau boleh dapatkan nasihat peguam yang baik untuk menasihatkan anda apa yang sepatutnya dibuat. Okey. Alright, itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf. Kita dah pukul 6. Saya mohon ampun, saya nak balik juga. Dah pukul berapa dah. So saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah pada hari Rabu kita akan live lagi, dan pada hari Khamis kita akan menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam grup Tanya Tuan Fahmi. Dan siapa yang belum join lagi Telegram kami, itu Fahmi Ramli Official, saya jemput untuk anda join Telegram tersebut, dan insya-Allah banyak perkongsian yang kita dah post kat situ, dan ada juga video-video saya yang sebelum ni kita banyak bagi penerangan untuk dekat YouTube. So anda boleh klik dekat channel Fahmi Ramli Channel, dan insya-Allah anda boleh tengok segala koleksi-koleksi video yang telah saya rakamkan sebelum ni. Dah lebih, saya dah ada orang-orang yang marketing dan sebagainya. Kita nak bantu anda, kita nak bagi anda semua faham. Okey, itu saja. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa untuk bagi tahu kat kawan-kawan lagi yang lain, dan jemput untuk like dan follow page saya. Okey? Alright, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.